Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, selamat menonton Wanita Hari Ini. Kembali bersama saya Segita dan juga Uyaina di hari Sabtu ini 23 Januari 2021. Dan kami harapkan apa jua aktiviti yang anda sedang lakukan hari ini, anda lakukannya dengan penuh bersemangat, penuh ceria bersama dengan ahli-ahli keluarga anda. Ingat, kita jaga kita sentiasa duduk di rumah kalau tiada apa-apa keperluan untuk keluar ke mana-mana. Yang penting kita harus menjaga keselamatan dan kesihatan diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Betul tak, Yana? Betul. Tu Sugi sangat-sangat bersemangat Sugi pada hari Sabtu ni. Kami harap semangat ini juga yang anda ada di setiap hari. Sebab pada hari ini juga di Wanita Hari Ini WSI Extra, okey, kami ada pelbagai perkongsian menarik yang kami dah tak sabar nak bercerita dengan anda semua. Tapi sebelum tu kan Sugi, kita hari ini kita nak bercakap tentang aktiviti PKP. Betul tu. Seperti yang telah kami berdua war-warkan semalam. Dan aktiviti PKP ni mesti ada macam-macam yang dilakukan oleh anda semua di rumah. Untuk itu, kalau anda ada sebarang perkongsian mengenai aktiviti yang anda lakukan sendiri di rumah ataupun dengan ahli keluarga, dengan anak-anak, kan? Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. InsyaAllah lah nanti kalau ada kesempatan, kami akan cuba membaca komen anda tu. Kalau nak kongsikan gambar pun boleh. Terus kongsikan tag WHI TV3 di Instagram ataupun di Facebook pun boleh. Kalau sempat, kami pun nak tahulah apa yang anda sedang lakukan di rumah anda pada hujung minggu ini ataupun sepanjang PKP ini. Baik, sebelum kita nak kongsikan bersama dengan anda apa antara aktiviti PKP yang boleh anda lakukan, ingin juga kami kongsikan bersama dengan anda bilangan kes baharu yang dilaporkan setakat semalam, iaitu setakat 22 Januari adalah sebanyak 3,631 kes baharu dan menjadikan jumlah kes keseluruhan kes aktif setakat ini adalah 42,814 kes. Kami bukan nak ingatkan ni supaya untuk takutkan anda sebenarnya, tetapi untuk ingatkan anda untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan kerana Yana, kalau kita lihatkan, saya kira ramai dalam kalangan kita sebenarnya ikut SOP, tetapi mungkin kita leka sedikit apabila dari segi pemakaian pelitup muka. Betul. Ini yang kami nak kongsikan juga bersama dengan anda, di mana Tan Sri Dr. Nur Hisham telah pun mengingatkan kepada kita. Beliau berkata sama ada kita pakai pelitup muka dengan cara yang betul ataupun menanggalkan ia sepenuhnya. Dia kata kalau nak pakai tu pakai dengan cara yang betul, kalau tak payah pakai langsung. Jangan tarik turun pelitup muka sampai ke dagu. Ini pelitup muka, bukan pelitup dagu. Saya kira ini bukan sesuatu yang kita tidak tahu, tahu Sugi, tetapi ia lebih kepada mengingatkan. Sebab kadang-kadang macam yang Sugi katakan tadi tu, kita terleka, kita terlupa sekejap dan kadang-kadang perlu juga untuk kita cek keadaan diri kita. Kalau perlunya untuk kita menarik sekejap pelitup muka tu untuk menarik nafas, sebab kadang-kadang ialah kita rasa sesak kan, boleh. Tetapi selepas itu pakai semula pelitup muka tu. Mungkin ini yang kadang-kadang kita terlupa. Khususnya buat mereka yang menjual makanan. Tu apa yang Dr. Nur Hisham cuba sampaikan di sini adalah kerana kalau kita letak pelitup muka di bahagian dagu kita, katakanlah kita tarik sepenuhnya ke bahagian dagu, bakteria di bahagian dagu itu pula akan kita bawa ke bahagian mulut dan hidung apabila kita naikkan semula pelitup muka itu. Jadi lebih baik kalau kita macam Yana katakan, kalau kita betul-betul perlukan sedikit orang kata fresh air, kita buka sekejap, tarik nafas, lepas tu pakai cepat-cepat. Tak payah kita letakkan ataupun rehatkan pelitup muka itu di bahagian dagu. Ini adalah satu peringatan yang saya kira cukup dah sering kali diberitahu oleh setiap ahli frontliner sebenarnya. Tetapi itulah kadang-kadang kita leka. Jadi kami di Wanita Hari Ini juga ingin mengingatkan anda untuk bukan sahaja memakai pelitup muka tetapi memakainya dengan baik, dengan cara yang betul. Baik, itu berkenaan dengan COVID dan peringatan untuk kesejahteraan kita bersama.
bersama. Seterusnya kami nak kongsikan bersama dengan anda juga salah satu TikTok yang menjadi pilihan produser kami, penerbit kami pada hari ini, di mana kami nak kongsikan dengan anda antara usaha yang orang kata murni jugalah yang dilakukan oleh individu ini. Jom sama-sama kita saksikan. Sampai lagi. Dek, nampak handsome ayo orang. Boleh tangkap gambar tak? Boleh tangkap gambar orang tak? Boleh. Tapi bohong. Wow, Sugi kalau kita tengok tu tadi kita rasa macam heartwarming sangat-sangat sebab nama jurugambar ini iaitu Loh Chong Kuan ataupun lebih dikenali sebagai Ray telah pun menunggu selama berjam-jam lamanya untuk mengambil gambar mereka yang bertugas untuk mengkutip sampah. Yang penting apa yang cuba disampaikan oleh Loh Chong Kuan ataupun Ray ni adalah supaya kita mengubah persepsi kita terhadap pekerja lori sampah di mana mereka juga boleh menjadi seorang model, role model kepada kita semua. Sebab yalah kadang-kadang mungkin persepsi masyarakat terhadap mereka ni adalah satu stereotip. Pengutip sampah kotor, busuk dan kanak-kanak di rumah pun kadang-kadang terbawa-bawa dengan sikap itu sehingga ke dewasa. Jadi inilah yang cuba disampaikan oleh Ray dan kami nak ucapkan terima kasih kepada Ray sebenarnya sebab sanggup menunggu dan merakam gambar-gambar ini dan menjadikannya dalam satu video TikTok untuk kami semua mendapat sedikit orang kata inspirasilah juga. Betul. Dan terima kasih juga kepada mereka yang ditugaskan ataupun bertugas sebagai pengutip sampah. Sebab yalah sekarang ni kita semua berada di rumah. Kalau sampah tu tidak ada orang yang mengutipnya, habis kotorlah kawasan kediaman rumah kita itu nanti. Okey. Dan di sini kami juga ingin berkongsi bersama dengan anda satu lagi tips daripada Lactogrow. Maklumlah hari ini nak kongsikan mengenai aktiviti PKP. Ini juga antara aktiviti yang boleh membantu papa dan mama di rumah. Iaitu papa dan mama perlu pastikan si manja sentiasa ceria. Jadi inisiatif Lactogrow sebagai jenama Grow Happy memberi tips dan aktiviti untuk menceriakan anda sekeluarga. Dan tips inspirasi Grow Happy nombor 6 adalah main lari-lari. Kalau semalam Cak kan, hari ini kita main lari-lari dengan anak-anak kita. Okey, bawa si manja ke laman rumah dan biarkan dia berlari dan berjalan laju-laju. Jika si manja sihat, mereka akan aktif dan suka dilepaskan. Si manja akan aktif bila perutnya selesa. Berikan Nestle Lactogrow, satu-satunya susu rumusan kanak-kanak dengan bakteria baik probiotik L. Ruteri untuk meningkatkan fungsi penghadamannya. Okey, jadi hari ini bolehlah main lari-lari bersama dengan anak anda. Mungkin ibu bapa pun boleh berpeluh sedikit. Betul. Antara bukan aktiviti. Ibu bapa sahaja tahu, makcik-makcik ni pun seronok kalau dapat peluang untuk bermain dengan anak-anak buah kita. Macam Sugi pun saya selalu tengok Sugi bermain bersama dengan anak buah Sugi. Dan saya merindui anak buah saya. Tapi tak apa, tak lama lagi boleh berjumpa, saya berharap. Dan tadi Yana, mungkin boleh saya kongsikan di sini bercakap mengenai pendidikan buat anak-anak melalui video TikTok tadi. Di sini juga kami ingin berkongsi bersama dengan anda di mana Kementerian Pendidikan KPM bercadang untuk meningkatkan kerjasama dengan beberapa lagi stesen televisyen bagi menambahkan tempoh masa rancangan televisyen pendidikan, TV pendidikan. Saya kira ini adalah satu inisiatif yang amat penting buat masa sekarang terutamanya. Dan menurut Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, berikutan lebih 90% kediaman di seluruh negara memiliki televisyen sekaligus mampu menjadikan capaian rancangan TV pendidikan lebih meluas. Saya sangat-sangat setuju dan sokong dengan usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan ini sebab yalah this is the new normal. Ini adalah normal baharu yang perlu kita praktikkan bukan sahaja kepada orang dewasa tetapi juga kepada anak-anak kita. Pendidikan mereka adalah sangat-sangat penting. Betul tu. Okey, baik. Ke topik kita pada hari ini, aktiviti PKP. Okey, semalam Yana dah tanya saya, apa antara aktiviti PKP yang saya lakukan dan saya dah kongsikan. Saya dah mula memasak, saya juga berlari di sekitar rumah kediaman saya. Kalau Yana sendiri, apa yang Yana lakukan? Sebab saya kira penggambaran dah
terhenti seketika. Betul. Jadi Yana lakukan apa di rumah? Saya kira peluang yang saya gunakan ini adalah untuk meluangkan masa bersama dengan ibu saya. Ibu awak paling happy. Dan juga saya kira ini adalah peluang yang terbaik juga untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak pernah kita lakukan sebelum ini. Betul. Kalau macam sebelum ni berat sangat-sangat rasanya nak kita buka buku. Inilah masanya. Sebab Bagus. sebelum ni tak ada masa lah nak membaca Betul. dan sebagainya. Dan kalau saya juga segi aktiviti yang sering kali saya lakukan di rumah adalah menonton filem. Oh, Sebab wow. saya sangat-sangat suka filem ni bila kita tengok ada pelbagai aspek yang kita boleh lihat. Betul. Bukan sahaja bagus ataupun tidak pelakonnya, tetapi dari segi direktornya, sinematografinya dan pelbagai lagi. Dan saya kira ini juga antara ilmu yang kita boleh dapat dengan menonton filem. Jangan terperanjat kalau tak lama lagi kita ada seorang director Amboi, wanita amboi. terbaru di Amin, Malaysia. insya-Allah. Okey, tapi apa pun mungkin anda seperti yang kami dah war-warkan di awal tadi boleh Ya. kongsikan antara aktiviti yang anda lakukan. Kami akan berkongsi dengan anda di mana kami akan berhubung dengan mereka yang bercucuk tanam, Betul. mereka yang pernah menjahit pakaian PPE dan banyak lagi. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami dan kami akan menceriakan Sabtu anda, tengah hari Sabtu anda ini. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP hampir ke semua negeri di Malaysia sejak 13 Januari lalu bagi mengawal penularan COVID-19 yang kian meningkat. Dalam tempoh PKP, banyak perkara yang boleh dilakukan di rumah. Ibu bapa juga boleh mengambil peluang untuk meluangkan masa bersama anak-anak. Sebagai ibu bapa, pastinya kita tidak mahu anak-anak menghabiskan masa menghadap peranti dan televisyen sahaja sepanjang hari. Banyak aktiviti yang berfaedah seperti memasak, berkebun ataupun bertukang bersama keluarga dapat juga dijalankan. Selain itu, ibu bapa juga boleh mengajar anak-anak untuk bersama-sama membuat kerja rumah atau kraf tangan agar masa dapat diisi dengan berkualiti. Seronok betul bila tengok ibu bapa dan anak-anak meluangkan masa bersama-sama dan ini secara tidak langsung juga dapat mencungkil bakat dan juga mengasah kreativiti anak-anak kita. Bukan sahaja satu aktiviti yang boleh dilakukan tetapi ada pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan di rumah yang menuntut kerjasama daripada ibu bapa dan juga anak-anak ini tadi. Betul tu Yana. Dan ada orang saya lihat di laman sosial dia think out of the box. Kadang-kadang aktiviti tu tak pernah pun kita orang fikir ini boleh dijadikan aktiviti tapi ada juga yang melakukannya dan bukan sahaja aktiviti yang orang kata serius perlu dilakukan. Kalau saya tengok sekarang ni yang tengah viral juga macam mana nak lipat tortilla tu lepas tu masaknya. Saya rasa itu pun satu aktiviti yang boleh dijadikan orang kata untuk mengisi masa di rumah sewaktu PKP ni. Mungkin anak-anak akan lebih excited bila kita berikan mereka tugasan itu. Baik, kami nak kongsikan bersama dengan anda seorang sukarelawan yang menjahit PPE sewaktu PKP pertama tempoh hari. Tapi nak tahu jugalah apa perkembangan yang dilakukan sewaktu PKP yang kedua ini. Jadi kita akan berhubung bersama dengan Siti Munirah Nasaruddin yang merupakan seorang pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Siti Munirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat tengah hari. Selamat tengah hari kepada Yana dan Sugi. Oh, ceria sangat suara Siti Munirah. suara dia. Bagus sangat-sangat memberi orang kata positivity kepada semua yang mendengar. Okey, Munirah. Mungkin Munirah boleh kongsikan terlebih dahulu yang Munirah tolong menjahit PPE set untuk frontliners kita adalah pada PKP yang pertama dahulu, bulan 3 tahun lalu, betul? Betul tu. Okey, bagaimana boleh tercetusnya idea dan ingin memulakan inisiatif tersebut pada awalnya? Sebenarnya saya pun tak terfikir pun nak join sukarelawan ni. Tapi disebabkan masa tu kami dicutikan dan ada iklan pencarian sukarelawan menjahit PPE dalam grup WhatsApp khas saya. Sebab itulah saya ambil keputusan untuk menjadi sukarelawan. Disebabkan rumah saya agak berdekatan dengan USIM. Okey. Baik Munirah, kalau boleh saya nak tahu berapa umur Munirah ni? Suaranya macam suara budak kecil sangat. Umur
umur saya tahun ni 22 tahun. Oh, mudanya. Okey, baik. Tapi Munirah nak tahu jugalah tahun lepas apabila Munirah bergiat sebagai sukarelawan menjahit PPE ni, berapa pasang PPE yang sempat dijahit Munirah? Saya sendiri. Aha, ya. Kalau saya sendiri, saya tak kira pun berapa banyak yang saya jahit. Cumanya apa yang saya boleh beri anggaran lebih kurang dalam 100 lebih dalam masa 3 minggu. Wow, dan pastinya untuk menjahit PPE ni orang kata memerlukan ketelitian dan juga kekemasan. Dan saya lihat dalam paparan yang di kaca televisyen sekarang ni kan Munirah, ada ramai lagi sukarelawan lain yang turut bersama-sama membantu golongan frontliners kita ni untuk menjahit PPE buat mereka. Okey, bagi Munirah sendiri, pertama kali beritahu keluarga untuk membuat PPE ini, menjahit untuk frontliners, apakah mereka punya respons? Kalau boleh dikongsikan. Apa yang saya boleh kata, respon keluarga saya amat baik. Mereka menyokong aktiviti yang saya lakukan, iaitu sukarelawan. Sebab memandangkan saya pun tak buat apa sebelum menjadi sukarelawan. Banyak lebih kepada memasak dan juga baking cake di masa tu. Jadi bila ada opportunity macam ni, diorang cakap go for it lah. Aha, okey. Dan nak tahu jugalah buat PKP kali ini apa antara aktiviti yang Munirah lakukan di rumah? Disebabkan PKP kali ini berlaku pada saya di semester pertengahan. Jadi memang kebanyakan masa saya dihabiskan dengan menyiapkan tugasan-tugasan dan tas yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah lah. Okey, baik. Dan jikalau diperlukan, Munirah masih lagi membuka tawaran untuk menjadi seorang sukarelawan untuk menjahit PPE ya? Ya, insyaAllah sekiranya masa dan keadaan mengizinkan saya, saya memang takkan tolak lah kalau ada apa-apa sebarang tawaran untuk masa depan nanti. Okay, semangat yang bagus yang kita nak bersama dengan Munirah ni. Dan Munirah, sekarang ni di semester ke berapa tadi? Kelima. Oh, kelima. Jadi tersisa lebih kurang 1-2 semester lagi, betul? Betul, 3 lagi. 3 lagi. Apa-apa pun kami mendoakan yang terbaik untuk Munirah. Semoga dapat membanggakan keluarga dengan ijazah yang bakal diperolehi nanti. Amin. Okey, Munirah. Terima kasih atas perkongsian Munirah tadi. Assalamualaikum. Bye-bye. Baik Yana, itu Munirah sebagai seorang sukarelawan yang menjahit PPE. Tapi saya kira di rumah kan, kalau mungkin ibu bapa ingin mendidik anak-anak, saya kira ini boleh dijadikan satu aktiviti di mana ibu atau bapa boleh duduk, mungkin keluarkan kain yang besar ataupun kertas yang cukup besar, kertas mahjong ke apa kan. Cuba suruh anak kita jahit, lepas tu pakai dan bagi mereka merasakan inilah frontliners, orang yang bekerja di hospital ataupun pusat-pusat perubatan melalui perlu pakai mask, pakai ini untuk apa, mengapa dan bagaimana keadaannya supaya anak kita boleh memahami situasi ini dengan lebih bagus. Dan mungkin secara tak langsung juga boleh menggalakkan anak-anak ini tadi juga untuk menjadi sebahagian daripada frontliners bila mereka meningkat dewasa nanti. Saya kira adalah usaha yang sangat-sangat baik yang ditunjukkan oleh Munirah, anak muda kita yang mempunyai semangat sukarelawan yang cukup tinggi. Okey, baik. Sekarang ni kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu kita melalui panggilan video iaitu Puan Rahmatunisa ataupun lebih mesra dipanggil Puan Nisa yang antara aktiviti yang dilakukan adalah aktiviti berkebun. Betul. Sudah pun terhubung di talian sekarang kita bersama dengan Puan Nisa yang merupakan pensyarah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Assalamualaikum Puan Nisa. Selamat tengah hari Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari. Sejuk mata memandang pokok-pokok dekat belakang tu. Ni dah masak tengah hari ke belum ni? Hari ini masak tengah hari minta anak dara tolong. Untung anak dara. Okey, baik Puan Nisa. Kalau kita lihat dekat belakang tu memang dah banyak pokok hijau-hijau je kat belakang tu. Jadi nak tahu sejak bila Puan Nisa mula berkebun ataupun mula minat dalam aktiviti berkebun ni? Okey, sebenarnya aktiviti berkebun ni kami mulakan pada lebih kurang sebulan selepas daripada fasa PKP yang pertama. Sebab pada ketika itu suami dia kerja selang 1 hari kan. Saya tengok dia pun dah tak tentu nak buat apa selain daripada buat tolong kerja rumah. Jadi dekat situlah bermulanya minat dan kemudian mula membelilah set hidroponik sebenarnya. Wow, kalau kita tengok kan memang gebu-gebu betul tumbuhan yang ditanam oleh Puan Nisa ni memang seronok tengok. Tu pokok cili ke apa tu?
Ada pokok cili, pokok kobis, pokok sawi. Selain daripada yang dah sedia ada, sebenarnya adalah pokok kunyit, pokok kari. Itu yang lebih awal lah kami tanam sebenarnya. Tapi saya kira untuk Puan Nisa sendiri, minat untuk menanam ni bukanlah lahir sewaktu tempoh PKP ni sahaja, betul tak? Mungkin daripada dulu lagi dah suka menanam. Dan orang kata untuk menanam ni kan memerlukan tangan hijau. Betul. Tangan yang orang kata sejuk je bila tanam tu dia tumbuh dan dia jadi. Dan mungkin Puan Nisa boleh kongsikan juga, adakah aktiviti ini juga turut dikongsi bersama dengan anak-anak Puan Nisa? Ya, sebenarnya suamilah yang paling banyak mengusahakannya. Saya pun tolong-tolong support, okay? Kemudian tolong tengok-tengok. Dan kami libatkan anak sekali, ada 2 orang anak lelaki terutamanya. Muhammad Darwish 9 tahun dan Muhammad Nufail 14 tahun. Jadi anak-anak ni kami galakkan untuk lihat macam mana proses menyemai daripada awal kan. Proses semai biji benih sehinggalah bila dia dah membesar, kita minta bantuan anak-anak untuk siram pokok, tolong tengok kalau ada serangga ke dan sebagainya. Alhamdulillah mereka berminat. Dan apa yang Puan Nisa kongsi ni kan, Sugi, sebenarnya saya terimbau pula waktu zaman saya kecil-kecil dulu. Sebab mak saya pun sama seperti Puan Nisa, suka bercocok tanam. Secara tak langsung anak-anak ni pun turut terikut. Jadi awak belajar. pun bantulah. Bantulah juga. Kadang-kadang tu bantu tengok je. Okey, tapi Puan Nisa memang bagus. Saya dengar Puan Nisa berkata yang anak-anak pun turut terlibat daripada awal sehinggalah menyemai dan sebagainya kan. Dan sekarang ni pun anak dara tengah masak di dapur. Mungkin Puan Nisa boleh kongsikanlah, penonton nak tahu juga antara tanaman yang ditanam tu ada tak yang digunakan untuk masak sendiri ya? Ya, kebanyakannya tanaman yang kita tanam ni memang tujuan asalnya memang untuk bekalan kita di rumah lah. Okay. Sebab bila masuk fasa PKP hari tu kan, kita pun dah macam agak malas nak keluar. Jadi kita tak dapat bekalan sayur yang segar. Okay? Dan hari-hari macam saya dan suami, anak-anak memang kita wajib mesti ada sayur. Jadi kita nak pastikan bahawa bekalan sayur itu ada. Okay? Jadi sayur yang memang kami tanam ni adalah untuk dimakan. Untuk kami makan. Alhamdulillah sekarang ini dah batch yang ke-6 kami tanam. Contohnya cili kan. Wajiblah kita nak buat tumis-tumis tu kena ada cili. Betul. Kemudian sawi, bayam, sawi. Kan? Pokok kari memang dah sedia ada. Jadi Alhamdulillah bila kita ada tanaman-tanaman ni kita dah tak risau. Bekalan sayur kita dekat rumah tu terputus. Dan jadi banyaklah sebenarnya sekarang ni pun sedang segar pokok-pokok kobis, ada 20 pasu pokok kobis. Kemudian ada pokok yang lain, ada daun pudina untuk kita minum teh pagi-pagi ataupun sebelah petang kan. Semuanya adalah untuk keperluan harian. Memang untuk setiap hari main petik saja. Wah, best betul lah. Boleh hantar pokok kobis dan pudina ke Seri Pentas ke? Boleh, nanti insyaAllah kita hantar 2 bakul lagi. Wow. Dan saya kira kan Puan, ada tak macam jiran-jiran tetangga Puan yang macam, Nisa, aku nak minta sikit kau punya cili tu boleh ke tak? Ada tak orang kata interaksi sedemikian dari jiran? Ya, ini satu yang sangat sebenarnya di sebalik kita tanam pokok ni bukannya untuk tujuan ataupun untuk keperluan kita sahaja, tetapi dia adalah untuk keperluan bersama. Memang di peringkat awal tu kan, batch yang kedua, ketiga tu kami mulalah sedekah dekat jiran tetangga. Kami mula berilah dekat jiran depan, belakang kan. Ada juga kawan-kawan pejabat. Dan bila saya mula promosikan melalui Facebook, kadang-kadang bukan promosikan sangat, tapi nak tunjuk apa aktiviti kita kan, yang mungkin boleh memberikan inspirasi kepada rakan-rakan lain. So akhirnya memang mendapat permintaan daripada rakan-rakan di pejabat. Sekarang ni tengah tanam salad. So mereka dah booking dah. Okey, nak salad nanti kena bagi tahu awal-awal kan. Pokok kobis tu pun mereka nampak dah besar-besar, dah geram. Dia tengok ada yang dah mula booking. Gebu, geram tengok Okey, saya pun dah booking tau Puan Nisa. Okey. Dan mungkin satu Puan untuk Yana, satu untuk Sugi ya. Okey, terima kasih. Baik Puan Nisa, mungkin boleh kongsikan jugalah. Mungkin ramai yang berpendapat kan bila nak mula berkebun ni mungkin saya perlukan ruang yang luas. Tapi sebenarnya tidak.
kita boleh sahaja tanam mungkin pokok kari ke cili dalam pasu-pasu yang kecil, dan apa yang penting adalah penglibatan kita dalam menjaga pokok tu dan sekaligus memberi manfaat. Mungkin macam Puan Nisa sendirilah lepas dah tanam dah banyak orang kata tanaman ya, mula rasa bersyukur dan di waktu PKP ni malas nak keluar, dekat rumah dah ada sayur Petik sendiri je. kan, petik saja. Mungkin Puan Nisa boleh berikan sedikit orang kata nasihatlah bagi mereka yang berpendapat saya nak berkebun tapi saya tak ada ruang yang cukup di rumah. Sebenarnya tak perlukan ruang yang besar sebab rumah saya ni memang langsung tak ada tanah. Dekat bahagian depan dah untuk parking kereta kan, kawasan parking kereta memang dah tak ada tanah. Kemudian dekat belakang rumah tu pun yang berkeluasan lebih kurang 4 kaki macam tu pun dah tak ada tanah. Jadi apa kami buat sebenarnya, itulah kita sediakan pasu-pasu kecil, bermula dengan pasu-pasu kecil, beli polybag, beli tanah sikit dan kemudian barulah kita mulakan bila dah faham cara proses dia nak tanam macam mana kan, macam mana berapa tempoh lama satu-satu pokok tu boleh kita dapatkan hasil dan sebagainya. Kita mula kembangkan sikitlah dengan beli set hidroponik ni. Jadi kalau yang dekat bahagian depan ni sebenarnya dia hampir dari segi keluasan yang kat belakang saya ni lebih kurang satu parking kereta je. Jadi masih ada lagi ruang. Satu sebelah ni untuk parking kereta, sebelah di tempat saya sedang bersiaran ni masih lagi ada ruang untuk anak-anak bermain. Boleh keluar masuk rumah dengan selamat. Jadi insya-Allah dia tidak perlukan ruang yang besar. Dan saya tertarik tadi ada anak Puan yang mengintai di belakang. Mungkin saya kira aktiviti berkebun ni juga dapat mengeratkan lagi hubungan antara ibu dan juga anak-anak, keluarga lah. Senang cerita kan? Betul. Baik. Puan Nisa, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian Puan Nisa tadi. Harap-harapnya lepas ni kita pun boleh bercocok tanam dah agaknya lepas ni Sugi ya? Saya tak ada jaminan tapi boleh. Baik, terima kasih Puan Nisa. Jaga diri. Terima kasih Puan Nisa. Assalamualaikum. Itu dia. Okey, awak dah dapat inspirasi. Saya sememangnya sejak awal tahun ni nak bertanam lah sedikit. Saya dah suruh mak saya berikan tugasan ni kepada mak saya. Tapi tak mula-mula lagi. Mungkin selepas ini, mungkin hari ini akan mula. Betul. Dia nak mula tu yang kadang-kadang kita teragak-agak sebab banyak yang kita fikir. Tapi bila kita dah mula, dia dah seronok tu, dia nampak gebu-gebas tu, kita akan gembira menanam nanti. Baik, kami dah berkongsi dengan anda 2 orang tetamu yang telah pun bercerita tentang apa yang mereka lakukan ketika PKP ni. Kita nak bertanya pula kepada orang ramai, apalah agaknya aktiviti mereka di musim PKP ni. Silakan. Sedikit tak apa. Sekejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda apa antara aktiviti yang dilakukan oleh orang di luar sana. Tapi Yana nak tanya jugalah Yana. Kalau diberikan peluang untuk lakukan kerja rumah, macam mak-mak kita lah. Antara tugasannya yang saya nak bagi kat awak adalah mop lantai, cuci pinggan mangkuk, lipat baju. Okey, antara 3 ni yang mana awak paling tak suka buat? Tiga-tiga sebenarnya saya suka. Suka buat? Tak adalah. Sebenarnya kalau duduk rumah ni, mak saya, dia sebenarnya konsep dia macam ni. Sebelum dia suruh, kita dah kena buat dah. Kalau tak, kita akan dengarlah segala omelan oleh ibu kita tu kan. Ataupun jelingan? Ataupun jelingan, betul. Tapi kalau saya, yang paling saya tak suka, saya rasa agaknya mencuci-cuci pinggan mangkuk. Cuci-cuci lah, takut tangan kering. Betul. Dan saya lebih suka kalau yang melibatkan baju-baju ni. Nak jemur baju ke, nak lipat baju ke. Itu bolehlah untuk saya. Okey, saya pun suka lipat baju, gosok baju. Tapi baju tu kita simpan sekejap. Kami nak suruh Yana lakukan sesuatu yang mungkin boleh menarik perhatian anda untuk melakukannya di rumah. Bukan sahaja anda suri rumah, tapi anak-anak anda ataupun suami anda sendiri. Tapi sebelum tu, kami nak dengarkan sekali lagi. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh orang di luar sana?
Okey, minta maaf Yana. Bukan apa yang dilakukan oleh orang di luar sana, tapi apa yang akan Yana lakukan sekejap lagi. Sebab apa tak? Kalau kita lihat tadi, lipat baju dalam masa kurang daripada 2 ataupun 3 saat. Inilah sesuatu yang saya kira dapat menarik minat ramai orang. Sugi nak cuba ke Sugi? Tak apa, saya dah menarik minat saya, tapi saya rasa awak lebih berminat untuk mencuba. Jadi Yana akan tunjukkan kepada anda. Baik. Kalau anda yang berada di hadapan kaca televisyen sekarang ni boleh pergi cepat-cepat pergi ambil baju t-shirt macam ni. Saya akan kongsikan sekali lagi step by step cara yang mereka lakukan untuk melipat baju dalam masa kurang daripada 2 saat. Tapi ni saya buat lambat sikit lah sebab saya nak kongsikan dengan anda semua kan. Kalau tak memang 2 saat lah. First buat tangan macam ni. Okey, macam buat yoga Lepas tu, pula. Satu, tangan kiri kita letak di atas bahagian bahu, betul. Kemudian tangan lagi sebelah ni kita cubitkan di bahagian bawah ketiak sedikit ni. Okey, di bahagian tengah. Dah cubit tu, yang tangan kiri ni silangkan di sebelah sini. Okey. Lepas tu kita tarikkan dia begini. Iya. Kemudian dia punya semangat tu. kemudian kita lipat. Wow, cukup kemas. Cantik dan cepat. Yang penting. Jadi, saya kira lepas ni kalau kat rumah semua orang dah cuci baju, bagi kat Yana je lah ya. Aunty, abang-abang Yana, dengar ya. Bukan. Sebab kadang-kadang dalam kalangan kita yang nak mendidik anak-anak, tolong lipat baju. Betul. Tetapi mungkin adik-adik kita ni pun rasa, alah lipat baju. Cuba kalau kita buat kuis dengan bukan kuis kita buat pertandingan. Pertandingan. Macam abang dengan kakak, okey, mak nak tengok siapa yang boleh lipat baju, 5 helai baju paling cepat. Nanti dapat hadiah. Hadiah ni coki-coki. Betul. Hadiahnya coki-coki. Wow. Okey, tapi ini antara aktiviti yang boleh anda lakukanlah di rumah bersama dengan anak anda. Okey, baik. Seorang lagi tetamu kita yang akan kita berhubung dengan adalah seorang yang melakukan aktiviti memasak dengan anak beliau. Wow, okey. Kita akan bersama dengan Puan Nur Azmah Muhammad Nur di talian sekarang ni. Assalamualaikum Puan Nur Azmah. Waalaikumsalam. Hello. Alah comel. Siapa yang comel yang di sebelah tu? Inilah Rizki saya. Oh, nama hai siapa Rizky. tadi? Rizki. Okey, hai. Hai Rizki. Hai. Aunty, hai. Okey, baik. Mungkin Puan Azmah boleh terus kongsikan. Dengar kata sewaktu PKP melakukan aktiviti memasak bersama dengan anak ya? Ya, betul. Okey, mungkin boleh terus kongsikan bagaimana prosesnya sebab dengan anak nak memasak tu mungkin orang selalu fikirkan payah, berterabur, bahaya. Itu dah semestinya lah yang berterabur tu. Okey, sebenarnya saya kalau kami bila beraktiviti memasak ni, kami akan buat masakan yang mereka suka. Contohnya macam masak kek. So kita akan libatkan semua anak-anak dan ada masing-masing ada part masing-masing lah. Wah, tu siap ada dia punya stesen dia sendiri tu. Okey, Puan, mungkin kan ada juga dalam kalangan ibu yang merasakan macam dia nak masak dengan cepat. Jadi dia minta anak-anak pergi tunggu kat depan je, Tetapi mungkin ini adalah salah satu inisiatif lain yang boleh dilakukan oleh ibu-ibu di luar sana. Tidak kiralah usia anak itu, asalkan dah boleh orang kata membantu di dapur, kita sepatutnya menggalakkan mereka dan juga mengajak mereka untuk bersama-sama dengan kita di dapur. Semestinya sebab sebenarnya benda ni kalau boleh kita buat secara macam rutin harian, lama-lama dia akan jadi hobi dan kemudian dia sendiri yang akan turun padang. Kalau misalnya kita tak dapat memasak, macam contohlah kakak sulung tu akan tolong, macam dia dah tahulah apa yang kita ajar sebelum ni yang dia praktikkan sama-sama di dapur. Alah comelnya Rizki tu. Okey, tapi nak tahu juga apa antara orang kata menu yang sempat Puan masak bersama dengan anak setakat ni? Okey, kalau yang macam PKP 1 dulu, saya masak kek, and then roti pizza, buat spaghetti,
buat aiskrim. And then buat cekodok. Cekodok tu kita gaul tepung tu kita sama-sama buat. Okey. So memang meja tu memang bersepah lah. Itu yang menjadikan aktiviti tu lebih orang kata seronok dan lebih menjadikan seronok anak kepada mereka lah sebenarnya. Betul. Satu orang kata pelajaran baru kan sebab PKP pun semua duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Ya. So ini masanya kita bagi mereka aktiviti yang boleh menggembirakan hati mereka sendiri. Tapi kan Puan, macam mana sebenarnya Puan menarik minat anak-anak ni pada mula-mula dulu nak ajak mereka ni untuk masak bersama? Sebab ialah kadang-kadang budak-budak ni tengok api, bila nak potong bawang nanti kena menangis dan sebagainya kan. Macam mana Puan menarik minat mereka? Okey, saya pada permulaannya saya yang bab api ni saya belum ajar lagi. Okey. Saya hanya buat benda-benda yang macam kalau yang masak ni memang kami sebagai parent yang buat. Okey. Mereka hanya tolong untuk sediakan bahan lah. Oh, sous chef Bantu lah ni. daripada sediakan bahan. So macam yang buat kek ni kita tak perlukan macam letak kat dapur semua. Just dia yang buat sendiri. A to Z dia buat sendiri. Okey. Dan PKP kali ini apa antara menu yang sempat dimasak ataupun apa antara aktiviti lain selain memasak yang Puan lakukan bersama dengan anak? Okey, banyak sebenarnya. Okey, saya selalu create satu macam pertandingan cipta Lego. Buat pertandingan membaca, bercerita. Lepas tu ada kita buat nyanyian. Berkemah dalam rumah. Wow, best tu. Dan lagi satu ada satu aktiviti tu yang saya buat. Saya rasa dia ambil masa 3 hari 3 malam lah nak siap. Saya buatkan mereka, bukan buatkan lah, kita buat sama-sama. Buat peti ais. Buat peti ais macam mana tu? Okey, bila saya dah belikan dapur mainan untuk Rizky ni, and then dia tanya, sayur, ikan semua ni nak letak kat mana? Tak ada peti ais. Sebab kalau macam the real dapur, ada peti ais. So, saya cakap dengan dia, kita buat peti ais. Dan kebetulan ada kotak besar kat rumah ketika tu, masa PKP tu. Dan kita sama-sama lah membanting tulang 3 orang ni. Buat peti ais, memotong, tampal semua. Dan bila dah siap, dan dia orang seronok main. Kira dah macam komplit lah dapur tu untuk dia orang. Jadi untuk mereka bila dah masak boleh masuk dalam peti ais yang DIY itu tadi. Betul. Kalau tak dia buka tutup peti ais kat rumah tu ya banyak kali. Dah sampai longgar pintunya dah. Tapi itulah saya kira ini antara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa juga dan mungkin anak-anak itu pun orang kata akan seronok melihat progres kata nak buat peti sejuk tu dalam 3 hari 3 malam. Mungkin setiap hari dia akan orang kata look forward. Okey nak siapkan peti sejuk saya kan. Bangun awal pagi. Masa nak sambung kerja. Baik Puan, mungkin sebagai soalan terakhir untuk Puan kan. Mungkin Puan boleh kongsikan juga adakah aktiviti yang Puan lakukan bersama dengan anak-anak ni kan. Puan tanya dahulu pendapat mereka. Sebagai contoh, okey hari ni apa yang kita nak buat sama-sama? Ada ataupun tidak? Selalunya kalau saya nak buat aktiviti masakan ni, saya akan buat weekend. So sebab weekend ni orang kata masa dia lebih panjang lagi. Tapi saya akan kata pada mereka kalau mereka jadi budak yang baik dalam masa seminggu ni, so kita akan buat aktiviti ni. Contohlah kalau kita kata hari ni minggu ni kita nak buat cheesecake. So diorang excited hari-hari tanya, barang dah beli ke mama, barang dah beli ke mama. Okey. So tunggu bila sampai hari tu memang masing-masing memang dah tunggu-tunggu kat dapur. Okey. Baik. Semangat itu yang saya rasa saya pun perlu orang kata keluarkan daripada diri saya. Biasanya bukan barang dah siap ke tak, barang dah beli ke tak, makanan dah siap ke tak. Terus nak makan saja. Baik Puan Azmah, terima kasih atas perkongsian Puan dan kirim salam pada Rizky. Dah tak nampak dah. Okey. Okey Puan Azmah, terima kasih. Bye Rizky. Bye Rizky. Bye Rizky. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas produksi untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Azmah. Okey, Sugi, banyak sebenarnya aktiviti yang telah kita kongsikan bersama dengan penonton setia wanita hari ini untuk siaran kita pada hari ini. Saya kira aktiviti ni semua adalah sesuatu yang memerlukan keinginan dan juga kreativiti kita juga. Kalau kita bagilah ada berapa banyak aktiviti sekalipun, kalau kita tak rasa nak buat, tak jadi juga. Betul tu Yana. Tapi kadang-kadang Yana, saya rasa kalau tak ada keinginan nak buat tu pun, kita harus cuba saja. Kadang-kadang kita dah cuba, baru kita tahu yang sebenarnya aku suka buat benda ni. Selama ni tak cuba, tak tahulah pula kan. Jadi cubalah dan lakukan apa juga aktiviti yang boleh melibatkan anda, keluarga anda dan mengisi masa lapang anda di rumah. Betul. Yang penting benda tu sesuatu yang bermanfaat
bermanfaat Ya, bukan betul. sahaja untuk diri kita, untuk keluarga kita, tetapi untuk orang di sekeliling kita juga. Ya. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini, dan dalam segmen tajaan sekarang ini sudah pun berada di talian. Kita bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Yana? Sihat, alhamdulillah. Datuk sihat? Alhamdulillah sihat. Okey Datuk, hari ini apa yang Datuk nak kongsikan bersama dengan penonton setia Wanita Hari Ini? Silakan. Okay, terima kasih Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Yana, Waalaikumsalam. saya percaya ya, ramai di antara kita sebenarnya yang memandang mudah ya soal kesihatan ya. Dan bila kita dah terkena penyakit, dah terkena virus, badan tak sihat ya, barulah kita akan rasa kesihatan tu adalah anugerah yang paling tak ternilai sekali dan paling penting sekali Yana. Ya. Apa pun, jangan lupa ya, jaga pemakanan ya, gaya hidup yang sihat sangat penting ya. Sebab apa, bila kita dah kata orang tu terkena penyakit, kita tak sihat ya, kita pergerakan kita terbatas ya, kita tak boleh solat dengan sempurna, tak boleh melakukan aktiviti seperti biasa ya Yana. Ya. Dan jangan lupa ya, jaga juga pemakanan ya, kurangkan makanan yang manis, makanan yang berlemak, makanan yang berkolesterol tinggi ya. Sebab apa ya, pemakanan yang tak sihat ni juga boleh menyebabkan kata orang tu kegagalan organ ya, masalah penyakit berangkai-rangkai. Saya kira ya, perkara ini amat menyusahkan kita sendiri ya. Apa pun jangan lupa jaga kesihatan, jaga pemakanan seimbang ya Yana. Dan hari ini saya bawakan sesuatu yang sangat istimewa untuk penonton Wanita Hari ini, iaitu Platinum Drink ya. Saya kira Platinum Drink ni adalah minuman kesihatan yang mana cukup laris di toko-toko jamu, sentiasa kehabisan stok ya, yang mana kita mendapat maklum balas yang sangat baik daripada pengguna Yana. Alhamdulillah ya, respon yang begitu luar biasa sekali ya, yang semana saya kira ya, Platinum Drink menggabungkan formulasi buah-buahan yang terbaik ya, buah-buahan yang tinggi antioksidan ya. Yang mana ya, saya nak kongsikan dengan penonton Wanita Hari ini, ramai yang tidak tahu ya mengenai kehebatan buah mulberry ya, yang mana Yana, buah mulberry ni mempunyai khasiat dan juga kadar antioksidan yang paling tinggi sekali. Berbeza ya dengan buah-buah lain di pasaran, yang mana ya Yana, pengambilan buah mulberry ni, 1 kilo mulberry bersamaan dengan 30 kilogram buah delima, dan juga ya 1 kilo buah mulberry bersamaan dengan 2 kilo buah acai berry ya, yang mana buah acai berry ni mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali ya di antara buah-buah lain yang berada di pasaran, yang mana ya, inilah buah ni yang mana kita gunakan buah mulberry di dalam formulasi Platinum Drink, yang mana ianya telah diformulasi secara saintifik ya oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah, yang mana ia sesuai untuk pengambilan masyarakat moden masa kini ya, yang mana masyarakat Mapuche di Amerika Selatan ya, mereka menganggap buah mulberry ini sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan ya, yang mana Platinum Drink ni Yana, saya kira ya, dengan harga mampu milik RM99 saja dapat membantu ya, membekal nutrisi dan juga vitamin untuk kesihatan tubuh badan yang berterusan ni. Saya kira pengambilan yang berterusan secara teratur dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan. Dan cara pengambilan Platinum Drink ni sangat mudah Yana. Hanya 15 hingga 30 ml setiap kali pengambilan dah cukup memadai. Dan paling penting ya, Platinum Drink V Asia juga telah mendapat penganugerahan sebagai Super Brand Malaysia selama 2 tahun berturut-turut. Dan saya sangat cadangkan ya, sebagai sumber vitamin dan juga nutrisi, anda amalkan ketika waktu pagi, ketika perut kosong. Dan Yana, pada waktu malam ya, satu lagi produk yang anda boleh amalkan, itu yang saya bawakan yang kedua ni, itu jus hasiat lega ya, yang mana jus hasiat lega ni menggabungkan 5 ramuan herba terbaik seperti bawang putih, halia, juga apple, madu dan juga ya lemon ya, yang mana Yana, khasiat halia dan juga bawang putih ini sangat baik untuk menyingkirkan lebihan kolesterol dalam tubuh badan, yang mana ia dapat membantu juga menyingkirkan lebihan angin dalam tubuh badan ya. Dan saya kira ya, pengambilan jus hasiat lega ni sangat baik untuk pelawasan yang lebih baik Yana. Dan pengambilannya pada waktu malam ia dapat membantu kita supaya tidur lebih nyenyak ya, lebih lena. Saya faham ramai juga di antara kita yang kadang-kadang ada masalah susah untuk tidur malam dan sebagainya Yana. Dan cara pengambilannya sama juga seperti Platinum Drink, hanya 15 hingga 30 ml setiap kali pengambilan Yana. Dan secara ringkasnya anda jangan lupa kalau waktu pagi anda amalkan Platinum Drink, waktu malam anda boleh minum jus hasiat lega ni, yang mana jus hasiat lega ni dijual dengan harga sudah RM55 sahaja. Sangat-sangat baik ya. Dan masyarakat Cina sendiri ya, mereka mengamalkan pengambilan bawang putih yang mana mereka percaya khasiat bawang putih ini dapat membantu memerangi radikal bebas ya, menghalang daripada penyakit-penyakit berbahaya ya. Dan mereka juga percaya khasiat bawang putih ni dapat membantu memanjangkan hayat seseorang. Dan saya kira ya, kombinasi kedua-dua produk ni, Platinum Drink dan jus hasiat lega ni sangat-sangat bagus ya untuk kesihatan yang menyeluruh, membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan anda.
Dan Yana, saya juga faham dalam keadaan kata orang tu PKP sekarang ni ramai di antara kita yang kejap-kejap makan, kejap-kejap makan bersedia tinggi dan sebagainya. Jangan lupa minum Orange Fiber V-Asia ni. Yang mana Orange Fiber ni Yana sangat-sangat baik membantu proses kelawasan, dapat membantu meningkatkan kata orang tu kesihatan usus yang mana ianya diperkaya dengan serat yang sangat tinggi. PCM khas yang mana dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Dalam masa sama juga dapat membantu pelawasan bagi anda yang ada masalah sembelit selalu makan berlebihan kadang-kadang susah untuk lawas kita dah makan macam-macam ada masalah kata orang tu perut tak selesa dan sebenarnya punca utama penyakit juga adalah disebabkan oleh usus yang kotor, usus yang tak bersih. Jadi pengambilan Orange Fiber yang kaya dengan serat PCM khas dan juga Arabic gum ni sangat-sangat baik dapat membantu membersihkan usus kemudiannya dalam masa sama juga membantu memberi rasa kenyang. Diet yang sihat, diet yang seimbang. Saya faham ramai juga yang dah cuba macam-macam diet Atkins, diet kata orang tu diet Atkins, diet keto, IF dan sebagainya, tetapi tidak mengamalkan pengambilan serat yang mencukupi Jadi jangan lupa dapatkan Orange Fiber ni Yana. Sebab Orange Fiber ni dapat membantu memberi rasa kenyang, membantu proses kelawasan seawal 4 hingga 6 jam anda akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam. Dan harga Orange Fiber ni hanyalah sudah RM35 saja. Dan saya sangat cadangkan untuk anda yang ada berat lebih 70 kg dapatkan Orange Fiber. Kalau berat badan kurang daripada 70 kg dapatkan Apple Fiber. Dan harga Orange Fiber ni hanyalah RM35 saja. Dan satu lagi yang terakhir Yana, untuk kegunaan luaran lotion urutan untuk kata orang tu bentuk badan yang lebih menawan, mengurangkan keserakahan sebagai lotion urutan seberguna untuk lutut dan sebagainya. Jangan lupa dapatkan lotion panas asli yang mana lotion ni hanya berharga RM26 saja. Dan secara ringkas Yana, bagi anda yang nak mendapatkan rangkaian produk V-Asia boleh dapatkan di toko-toko jamu yang berhampiran ataupun boleh belian secara online di Shopee di Vasia Malaysia, VASIA Malaysia Yang mana Yana, kesemua produk V-Asia ni telah mendapat penganugeraan sebagai super brand. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu pastikan V-Asia baru beli. Sebab apa? V-Asia adalah peneraju, perintis juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga mampu milik untuk kesihatan yang menyeluruh Yana. Jangan lupa minum Platinum Drink dan juga jus khasiat lega. Untuk bentuk dan juga berat badan yang ideal dapatkan Orange Fiber V-Asia. Dan lotion urutan serbaguna jangan lupa dapatkan lotion panas asli ni sangat panas Yana, selesa, nyaman sangat. Dan bagi anda yang nak konsultasi secara semua hari ini hubungi online kami 019 244 4492. Saya ulang balik 019 244 4492. Terima kasih Yana. Terima kasih banyak-banyak Dato' Azrul atas penerangan sebentar tadi. Kirim salam buat keluarga. Baik, kepada anda jangan ke mana-mana. Kami akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan anda. Bagi anda yang duduk di rumah tak tahu nak menonton apa, kami ada sesuatu istimewa ingin dikongsikan, iaitu drama Rahimah Tanpa Rahim yang telah bermula sejak semalam. Jadi saksikan Rahimah Tanpa Rahim gandingan hebat Puteri Aisyah, Azli Khairi, Izzati Abdullah, Hafiz Roshdi dan Mustaqim Bahadun. Drama ini mengisahkan tentang Rahimah yang menghidapi sindrom MRKH, kondisi di mana dia dilahirkan tanpa rahim dan tidak boleh melahirkan anak. Ikuti perjalanan hidup yang dihadapinya mulai semalam 22 Januari setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7 malam terbaharu di slot Akasia TV3. Rahimah Tanpa Rahim. Saya sempat tengok semalam. Best Saya memang suka tengok Puteri Aisyah kalau berlakon dan Azli Khairi pula memang hebat. Tak dinafikan lagi. Okey, baik. Jadi anda di rumah pun terus menonton Rahimah Tanpa Rahim Isnin hingga Jumaat jam 7 malam. Baik, di sini sahaja WHI Extra hari ini. Excited sangat nak mari makan kan lepas ni. Kami ucapkan terima kasih kepada anda sekali lagi. Selamat berhujung minggu. Stay safe dan duduklah di rumah. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia,
lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia bermaisuri